Mana ni? Mana ada? Mana lain? Ada, ada. Tanya dengan Zulim. Beda dah. Mana wakaf? Ada 20. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد أخلص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat di hati kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita masuk soalan nombor 2 ke surat 3. Kata pengarang, as-su'alu mal hikmatu min khalqil jin wal ins. Al-jawab liya'murahum Allah bi ibadatihi. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna والإنس إلا ليعبدون. سورة الذاريات. الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. رواه الشيخان. الشيخان maksudnya ialah Bukhari dan Muslim. Maka apakah hikmah penciptaan jin dan manusia? Kalau orang tanya pada kita, mengapa Allah cipta jin dan manusia? Mengapa ni, maksud mengapa ialah soalan yang berbentuk hikmah. Soalan yang menanyakan mengenai hikmah. Maka jawapannya ialah agar Allah memerintahkan mereka supaya beribadah kepadanya. Sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mafhumnya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar aku menyuruh mereka menyembahku. Surah Al-Dhariyat. Baik, sampai sini dulu kita syarah. Okey. Apakah hikmah penciptaan jin dan manusia? Hikmah ni kadang-kadang kita boleh faham dengan makna objektif. Kenapa Allah ciptakan jin dan kenapa Allah ciptakan manusia? Makhluk Allah Ta'ala banyak. Penciptaan dalam muka bumi ni banyak. Ya, banyak. Dalam banyak-banyak makhluk ni, ada makhluk yang bernyawa, ada makhluk yang tidak bernyawa. Yang bernyawa ni maksudnya ialah yang mempunyai ruh, zul arwah itu lagi. Yang mempunyai ruh. Makhluk yang mempunyai ruh pula terbahagi kepada yang pertama malaikah, para malaikat. Yang kedua namanya al-ins, manusia. Yang ketiga namanya al-jin, jin-jin. Yang keempat namanya al-hayawanat, termasuk padanya hasyarat. Hasyarat ni serangga-serangga. Daripada 4 kelompok ini, hanya 2 kelompok sahaja yang ada akal, ada nafsu.
kelompok ada akal, tak ada nafsu. Satu kelompok lagi ada nafsu, tak ada akal. Yang pertama malaikat. Malaikat ada akal, tak ada hawa nafsu. Malaikat ni penciptaan dia, Allah Ta'ala menciptakan sesuai dengan sifat mereka. Mereka ini semuanya awliya Allah. Para malaikat semua wali Allah. Bila kita sebut wali Allah, maksudnya apa? Maksudnya mereka ini semuanya adalah yang bertakwa, tidak buat maksiat pada Allah. Para malaikat tak buat maksiat pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'manun. Para malaikat itu mereka la ya'asuna Allah, tidak bermaksiat pada Allah terhadap ma amarahum, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'manun, mereka biasa melaksanakan apa sahaja yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Ada ciri malaikat ni hanya ada akal, tak ada hawa nafsu, tak berkahwin, bukannya jantan betina, bukan lelaki, bukan perempuan, tidak ada anak, tak ada hawa nafsu. Itu malaikat. Kelompok yang kedua, yang ada nafsu tak ada akal, siapa? Haiwan. Haiwan mana ada akal? Dia ada nafsu dia. Dia ada nafsu dia. Sebab tu Al-Imam Ibn Jawzi rahimahullah ada menyebut mengenai orang manusia ni kalau mereka tak gunakan akal, maka mereka tak ada beza dengan binatang. Kita ada akal, Allah Ta'ala bagi kita akal. Kalau kita tak guna akal, tak ada beza kita dengan binatang. Sebab asal kita juga kalau dalam bahasa Arab, kita ni termasuk kategori hayawan juga manusia ni. Tapi dia bagi hayawan natiq, hayawan yang bertutur. Sebab apa kita boleh bertutur? Sebab kita boleh bertutur? Sebab kita ada akal. Kita ada akal. Orang yang ada akal ni dia bertutur. Maka kalau kita tidak menggunakan akal, maka kita masuk dalam kategori hayawan. Sebab itu dalam Al-Quran banyak perumpamaan manusia ni umpama hayawan kan. Bahkan ada yang Allah Ta'ala tukar mereka jadi hayawan. Seperti golongan Yahudi yang ditukarkan kepada perut ya. Subhanallah. Maka hayawan ni apa kerja dia? Kerja hayawan ni makan dan bersegama. Tu dia kerja haiwan. Tak ada benda lain dia. Makan segama, makan segama, makan segama. Kita tengok National Geographic. Kecuali kalau haiwan tu macam kerbau, bawa pergi bajak sawah, atau kuda bawa pergi perang, itu bukan semua yang boleh buat travel dan sebagainya. Tapi kalau hidup haiwan yang tak dipandu oleh manusia ni, maknanya hidup dia sendiri kan. Dia sendiri haiwan ni, dia bangun tidur je makan. Lepas makan segama. Lepas segama makan. Lepas makan segama. Itu hidup haiwan. So kita tengok manusia pada akhir zaman ni yang tak menggunakan akal. Apa kerja dia orang? Itu lah. Tengok orang yang tak ada agama dekat barat dan sebagainya kan. Apa hidup dia orang? Makan segama kan. Bekerja, memang dia bekerja, tapi bekerja dia orang tak apa. Untuk makan, untuk hiburan, minum, malam pergi kelabing dan sebagainya. Lepas tu sengambur, dia suruh pergi kerja. Kerja cari duit bukan untuk ibadah, cari duit untuk kembali balik pada fitrah dia. Buat makan sengambur, makan sengambur. Tapi orang beriman bukan macam tu. Maka yang kategori dua lagi namanya manusia dan jin. Manusia dan jin ada akal, ada nafsu. Apa hikmah penciptaan manusia ni dan jin ni? Hikmahnya adalah supaya Allah Ta'ala memerintahkan untuk mereka ini beribadah kepadanya. Liya'murahumullahu bi'ibadati,
supaya Allah Ta'ala memerintahkan mereka supaya mereka ini beribadah kepadanya. Baik, di sini kita kena memahamkan, mungkin bukan sebagaimana sebahagian orang yang kelompok batiniyah. Ada satu kelompok manusia ni, kelompok batiniyah mutasawwifah. Batiniyah mutasawwifah ni mereka pura-pura sufi. Pernah dengar ajaran hakikat marifat? Pernah kan? Pernah dia ajaran tu dia macam ni, naik, sekarang tengah famous balik, naik lah, dia turun balik, lepas dia naik balik, turun balik. Sebab apa? Sebab pepatah Arab kata likulli sabit, likulli daqitin sabit. Kalau tak silap lah, itu setiap benda yang jatuh pasti ada orang yang kutip. Ajaran sesat itu jatuh pun akan ada yang kutip. Maka kelompok ni dia pura-pura sufi, kononnya dia cakap pada aras yang tinggi, sehingga kan ada video-video yang tersebar daripada kalangan mereka. Dia kata Allah Ta'ala ni ciptakan manusia, ciptakan jin, kerana Allah Ta'ala ni sunyi, bosan, seorang-seorang. Dia kata, oh ni berat ni, ni berat. Di Selangor kan masjid ke? Ceramah masjid. Tapi di Selangor kita ni Alhamdulillah, orang itu dah dilarang dia ceramah lah, diharamkan, tak ada tauliah pun. Dia kata Allah Ta'ala sebelum adanya makhluk, tak ada apa-apa lah. Ini sesuai dengan hadis Nabi, betul. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah sedia ada dan tiada sesuatu pun yang bersama-sama dengan kewujudan Allah. Hanya Allah. Allah belum cipta lagi makhluk, belum cipta arah, belum cipta ruang, belum cipta masa, belum cipta semua benda. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada, tanpa diliputi oleh masa, ruang dan sebagainya. Jangan fikir benda itu di luar daripada kemampuan logika manusia untuk fikir. Jangan fikir. Nabi pun tak suruh fikir, Nabi nyatakan dia. Kan Allah lam yakun syai'un ghairuh. Allah telah sedia ada dan tiada sesuatu pun bersama-samanya. Sah pada akal kita menerimanya. Sebab apa? Sebab akal kita memang boleh menerima Allah Ta'ala dah sedia wujud tanpa wujudan makhluk. Kerana kalau Allah wujudkan makhluk, Allah sama macam makhluk lah. Allah sama macam makhluk. Allah memang sedia ada, dia memang ada. Maka dia kata orang ni lah, dia kata, oleh kerana Allah ada dan tiada sesuatu pun bersama-sama dengan Allah, kata dia, maka Allah jadi bosan. Allah nak orang kenal dia. Ini adalah diambil daripada falsafah. Falsafah yang zaman-zaman dulu, zaman Aristo, dalam syarat dengan Aristotle, Plato, Aflatun, zaman Aristotle, zaman Plato, zaman itulah falsafah zaman tu. Falsafah mereka kata apa? Falsafah ni dia kata apa? Falsafah ni dia kata Allah, yang ini Tuhan lah. Tuhan. Allah ni nama bagi Tuhan yang kita sembah. Nama zat yang kita sembah, nama Tuhan. Kita guna kalimah Tuhan dulu. Tuhan, dia kata, Tuhan belum lagi Tuhan. Ini falsafah bukan yang benar. Kita nak bagi tahu dia. Jangan tertipu dengan golongan. Dia tahu Tuhan belum lagi Tuhan. Maknanya dia hanya zat, dia hanya satu kewujudan hakikat yang belum lagi Tuhan, yang belum lagi Allah pun lagi, dia kata, yang belum ada apa-apa nama pun lagi, belum lagi, hanya kewujudan satu hakikat. Kata mereka lah, sebelum dia ciptakan makhluk, setelah dia cipta makhluk, barulah dia pencipta. Rasa macam logik juga. Rasa macam logik. Nampak? Contoh dia bagi,
raja kalau tak ada rakyat, dia raja tak? Dia buat contoh gitu. Raja kalau tak ada rakyat bukan lagi raja. Sama juga ada kata, kalau Tuhan tak ada hamba, jadi Tuhan ada. Ini yang salah. Ini yang salah. Jangan terpedaya dengan kelompok yang mendakwa hakikat marifat. Jangan terpedaya. Mereka banyak menggunakan falsafah kebatinan. Falsafah kebatinan. Kalau dengan ulama kalam, ajaran mereka boleh batal. Sehingga akhir penghujaan mereka, kamu tak faham, kami dah faham. Itu dia ayat ni. Kamu tak faham, tak sampai lagi. Kami dah sampai dia. Kalau Imam Abu Hanifah berdebat dengan dia, Imam Abu Hanifah boleh kalah dengan dia, pasal dia akan guna hujah pun. Maksud boleh kalah dengan dia, maksudnya kalah di sisi dia. Konon-kononnya kita dia akan kalah dengan dia. Sebab apa? Sebab kita tak sampai tahap kefahaman dia. Konon-kononnya. Tapi falsafah seperti ini dah ditolak oleh imam-imam yang besar. Antaranya Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Al-A'zam. Kita kena meyakini Tuhan Allah namanya dan sifatnya azali. Amanah azali sedia ada. Dia memang sedia bernama begitu, dia memang sedia bersifat begitu. Contoh, nama Allah apa? Al-Muhyi, Al-Mumit. Maknanya sifat Allah adalah yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Kalau dia belum cipta makhluk lagi pun, kalau dia belum cipta makhluk yang bernyawa sekalipun, dia bersifat Al-Muhyi Al-Mumit tak? Ya. Dia mahu bersifat Al-Muhyi Al-Mumit walaupun makhluk belum cipta lagi. Itu jelasnya kita. Jadi Tuhan cipta manusia, Tuhan cipta makhluk. Bukan kerana Tuhan berhajat pada manusia, Tuhan berhajat pada makhluk supaya makhluk mempertuhankan dia. Ini salah. Ini yang jadi falsafah yang sesat, yang tak betul. Dia ada Allah kena cipta dengan makhluk supaya makhluk ni mempertuhankan dia. Kalau tak cipta makhluk ni, tak ada orang nak mempertuhankan dia. Salah ni. Ini kesalahfahaman yang pertama. Allah cipta makhluk bukan dia berhajat pada kita. Kita semua ni muslimin sifat dalam hati Allah. Kita semua ni. Kalau kita hari ni tak sembahyang pun, adakah keagungan Allah berkurang? Tidak. Dia tetap dengan keagungannya. Kalau kita semua sekarang ni sembahyang, lepas sembahyang wirid, lepas wirid dengan kuliah, lepas dengar kuliah sembahyang lagi, lepas sembahyang tahlil, lepas sembahyang buat bacaan Yasin dan sebagainya, contohnya buat taat semua, keagungan Allah tak berubah. Allah tidak terkesan dengan ibadah makhluknya maupun maksiat makhluknya. Dia adalah dia dengan keagungannya. Tak ada kesan kita. Dia adalah Tuhan walaupun makhluk oleh cipta. Dia adalah Tuhan. Dia memang Tuhan. Dia memang Allah. Dia memang yang memberi rezeki. Dia yang menghidup, dia yang mematikan. Itulah Allah, Tuhan yang sedia. Walaupun dia belum lagi ciptakan makhluk, walaupun dia belum beri lagi rezeki, dia dah Tuhan, dia dah memberi rezeki dan sebagainya. Ini kesalahfahaman pertama yang perlu diluruskan. Tuhan tidak berhajat pada kita. Jangan nisbahkan pada Allah sifat-sifat infialat dipanggil. Infialat ni apa? Infialat ni adalah perasaan. Ramai orang akhir zaman ni sebar mesej berantai, WhatsApp dan sebagainya. Konon-kononnya apa motivation supaya kita ni banyak solat. Akhirnya apa? Bayangkan suatu kau solat, tapi suruh bayangkan Tuhan. Ini paling berat sekali. Awal-awal lagi dah suruh bayang Tuhan. Nabi sebut apa? Nabi kata la fikrata fil Rabb. Tiada imajinasi pada Tuhan. Tuhan mana boleh dibayangkan?
Imam Ahmad, Imam Zunnun al-Misri kata apa? Mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Sahabat Nabi kata apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kamu fikir, buat tafakkur pada penciptaan-penciptaan Allah, bukan pada zat Allah. Tapi ramai orang cuba bayangkan Tuhan Allah. Salah ni, salah. Apalagi yang menisbahkan Tuhan dengan infialat, sifat perasaan. Tuhan lama dah tunggu kita, rindu dengan kita, perindu nak dengar doa kita. Emosi dan perasaan ni untuk makhluk, bukan untuk Allah. Allah tak serupa dengan makhluk. Allah tak berhajat pada makhluk ni. Allah tidak serupa makhluk. Ini kita tanam betul-betul. Ini akidah ahli sunnah. Kita dah baca mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi. Tadi kita dah baca. Tapi ramai yang lupa. Sebab apa? Sebab dulu belajar hafal je. Sifat Allah ada berapa? 20 wujud di gambar mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi. Hafal lagu Rehan. Ya, nampak lagu Rehan. Tapi bila syarahnya, ini yang problem. Akhirnya saya faham mesej. Kalau nak dia motivasi supaya kita beribadah. Bayangkan Tuhan sedang menunggu kamu. Tuhan sedang elus-elus rambut kamu. Tuhan sedang mendangkap kamu. Ini bukan tauhid. Ini adalah mentashbih dan mentajsimkan Allah, mensyirikkan Allah dengan makhluk. Sifat elus-elus rambut ni siapa? Kita yang buat manusia. Ini namanya mensyirikkan Tuhan. Apa makna mensyirikkan Tuhan? Menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Allah Ta'ala firman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sekufu dengan sesuatu pun, tidak serupa dengan sesuatu pun. Jangan menyamakan Tuhan dengan makhluk, makhluk sama dengan Tuhan. Syirik ini dia dua side. Menyamakan Tuhan dengan makhluk ataupun menyamakan makhluk dengan Tuhan. Dua-dua syirik. Apa makna syirik? Menjadikan sebanding Allah dengan makhluk. Kalau dia kata makhluk ni macam Tuhan, sama syirik kan? Atau dia kata Tuhan sama macam makhluk, syirik ke? Maka Tuhan ciptakan kita bukan kerana dia berhajat pada kita. Bukan kerana dia berhajat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci daripada keberhajatan kepada makhluk. Okey? Itu yang pertama yang perlu dipaham. Yang kedua ialah kesalahfahaman perintah Allah adalah kehendak Allah. Ini salah juga. Ini keyakinan Mu'tazilah. Keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan kehendak benda itu. Contoh, Tuhan perintah kita solat, Allah perintah kita solat, maka Allah kehendak untuk kita solat. Itu akidah Mu'tazilah, bukan akidah Ahli Sunnah. Saya ulang balik, itu akidah Mu'tazilah, bukan akidah Ahli Sunnah. Akidah Ahli Sunnah apa? Akidah Ahli Sunnah, Allah perintahkan semua manusia solat, semua manusia beriman, semua manusia puasa, semua manusia buat haji, semua manusia menunaikan zakat. Tapi Allah Ta'ala tidak kehendak semuanya buat apa yang Allah perintahkan. Malam ni, ada tak orang tak solat malam ni? Ada tak orang tak solat isyak malam ni? Ada tak? Of course tak ada. Siapa yang kehendak orang tu tak solat? Allah. Allah. Bulan puasa, ada tak orang yang tak puasa? Ada. Siapa yang kehendak orang tu tak puasa? Allah juga.
yasha'una illa an yasha' Allah. Tidaklah mereka berkehendak melainkan kehendak mereka itu adalah di bawah kehendak Allah. Imam Syafi'i kata apa? Ma syi'ta kana wa illa ma sya' wa ma syi'tu illa tasha' lam yakun. Apa sahaja yang kau kehendak wahai Allah pada azal, yakni Allah memang dah kehendak secara azal, pasti akan berlaku walaupun aku tidak mahu benda itu, kata Imam Syafi'i. Dan apa yang aku nak pasti tidak akan berlaku sekiranya kau tidak kehendak untuk perkara tersebut berlaku. Wa ma syi'tu illa tasha' lam yakun. Kehendak kita di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Kehendak yang akan berlaku pasti kehendak Allah. Kita semua tak nak kena accident, kan? Tak nak kena accident. Tapi berlaku juga ada accident bagi kita. Aku juga. Siapa yang kehendak tu? Allah. Semua perkara yang berlaku di alam ini adalah berlaku dengan kehendak Allah. Satu. Tapi bukan makna semua perintah Allah adalah kehendak Allah. Maksud kat sini ialah Allah perintah manusia beriman, bukan Allah kehendak semua manusia beriman. Kerana kalau Allah kehendak semua manusia beriman, pasti takkan ada manusia yang kufur. Sekarang ni ada tak manusia yang kufur? Ada. Ada tak manusia beriman? Ada. Iman dan kufur berlaku dengan kehendak Allah. Ini yang kita beriman pada rukun iman yang keenam, antuk bina bil qadari, beriman dengan takdir Allah, kehendak Allah, khairihi, baiknya. Iman baik tak? Baik. Solat baik tak? Baik. Taat baik tak? Puasa baik tak? Haji baik? Semua baik. Khairihi, yang baik. Wa syarri, dan buruknya. Kufur buruk tak? Buruk. Maksiat buruk tak? Buruk. Tinggal solat buruk tak? Buruk. Siapa kehendak? Allah juga. Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah. Perangai Mu'tazilah merupakan Mu'tazilah. Perangai Mu'tazilah adalah golongan Mu'tazilah ni. Dia kata Tuhan perintah, makna Tuhan kehendak. Maknanya kalau Allah perintahkan saya solat, Allah kehendak saya solat. Okay. Kalau saya tak solat, dia kata kalau saya tak solat, dia tak kata kalau saya tak solat ni kehendak Allah juga. Tak. Dia kata kalau saya tak solat, maknanya syaitan dah galahkan awak. Syaitan dah membantah apa yang Allah kehendak. Ini yang Nabi kata Qadariyah adalah majusi umat ini. Majusi ni, golongan majusi ni. Majusi ni dia asal usul keyakinan batiniah yang disebut tadi. Majusi ni dia percaya apa? Majusi ni dia percaya mengenai sistem bahawasanya yang baik-baik ini adalah asal usul pada cahaya, api. Majusi sembah api, ya. Cipta semua dari cahaya. Yang cahaya baik dia. Tuhan baik katanya. Dia percaya dua unsur yang berbeza bagi alam ini membawa erti ada dua Tuhan, dua pencipta. Pencipta baik, pencipta buruk. Lahir konsep, masuk serat dalam agama Buddha dan sebagainya, masuk yin yang punya konsep, kan? Tak betul ni. Masuk dalam Kristian punya filem-filem pun ada cerita kan mengenai bagaimana Tuhan berlawan dengan syaitan. Tuhan Allah dia tak berlawan dengan syaitan. Syaitan tu makhluk Allah juga. Kita yang berlawan dengan syaitan. Syaitan tu bukan selevel dengan Allah. Ada yang golongan yang kafir ni, mereka kata syaitan ni yang jahat, kan? Ni dia setara dengan Tuhan. Ini syaitan ni maknanya Tuhan jahat, ni Tuhan baik. Waliyahzubillah. Ini akar umbi bagi ajaran Mu'tazilah. Mereka kata yang buruk ni makhluk cipta, yang baik Allah cipta. Maka Allah kehendak yang baik-baik je. Yang buruk bukan Allah punya kehendak. Yang buruk makhluk dia kehendak. Kalau yang buruk makhluk dia kehendak, berapa banyak ada Tuhan? Jadi problem.
Maka mereka kata setiap perintah membawa makna kehendak Tuhan. Salah. Lepas tu kalau orang tak solat, itu bukan kehendak Allah, itu kehendak makhluk. Setan kalahkan dia. Mana lagi kuat, setan ke Tuhan dalam itu? Tuhan berkehendak, kemudian setan kalah kehendak Tuhan. Siapa lagi kuat? Kefahaman logiknya, siapa lagi kuat dalam ini? Kalau ikut keyakinan Mu'tazilah, setan lagi kuat. Sebab dia salah. Sebab apa? Sebab dia menguatkan setan berbanding Tuhan. Kita apa? Kita Islam. Dan yang baik, yang buruk semua daripada Allah. Yang baik dengan redha Allah, yang buruk bukan dengan redha Allah. Tapi dua-dua ciptaan Allah. Setan siapa cipta? Iblis siapa cipta? Allah juga. Malaikat siapa cipta? Allah juga. Iblis ni jenis jin lah. Tadi kita dah bincang tadi 4 kumpulan tadi. Jin ni Tuhan yang cipta juga. Malaikat yang cipta, Allah juga cipta. Dua-dua Tuhan cipta. Yang baik dan yang buruk. Maka bukan perintah Allah supaya manusia beribadah, maknanya Allah kehendak semua manusia beribadah. Tak. Tapi kalau orang tanya kenapa Tuhan ciptakan jin dan manusia, supaya kita ini diperintahkan Allah untuk beribadah kepadanya. Itu objektif penciptaan kita. Supaya kita yang sedar diri bahawa sebenarnya kita ni dicipta supaya kita jadi hamba Tuhan, bukan hamba dunia, bukan hamba setan, bukan hamba duit, bukan hamba harta, bukan hamba wanita, bukan hamba siapa? Hamba Allah. Itu hikmah objektif penciptaan kita. Jelas? Maknanya kita sekarang ni dah faham. Okey, kita ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Tugas kita apa? Kita beribadah padanya. Apa makna ibadah kat sini? Nihayatut tazallul, kemuncak ketundukan. Apa makna kemuncak ketundukan? Iaitu kita menyerahkan pengabdian diri kita pada Allah. Dan ibadah yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jelas? Kata benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullah 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an." Hak Allah yang terbesar di atas para hamba-Nya, hendaklah mereka beribadah kepada-Nya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Beribadah kepada-Nya yakni mentauhidkan Allah. Itu makna ibadah kat sini. Itu makna ibadah kat sini, iaitu mentauhidkan Allah. Apa makna mentauhidkan Allah? Kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, ulama sufi tasawuf. Apa makna tauhid? Ifradul qadim minal muhdath. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau kita mendakwa kita ikut tasawuf Imam Junaid, hendaklah kita ikut juga akidah Imam Junaid. Imam Junaid tak pernah ajar Tuhan masuk dalam makhluk nyerap-nyerap macam gula masuk dalam air. Ada golongan batiniyah mutasawwifah ni konon bila manusia dah sampai peringkat tinggi dia jadi Tuhan. Tuhan masuk dalam badan dia. Ini bukan ajaran Islam. Bila dah sampai peringkat tinggi, semua benda di alam ni semua jadi Tuhan. Ini semua adalah ajaran yang terkeluar daripada Ahlussunnah. Jadi kemuncak tertinggi seseorang yang mentauhidkan Allah ialah kata Syekh Ahmad Al-Rifai, pengasas tariqah Rifaiyah, ghayatu ma'rifati billahi al-iqami biwujudihi bila kaifin wala makan. Kemuncak keyakinan orang yang beriman ialah dia meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak serupa makhluknya. Kita meyakini bahawa Tuhan tak serupa makhluknya. Sebab tu imam yang besar dalam tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, suatu ketika Syekh Abdul Qadir tengah beribadah kepada Allah. Beribadah.
muncul satu cahaya yang bersuara lalu berkata, wahai hamba-Ku Abdul Qadir, hari ini telah aku halalkan segala apa yang telah aku haramkan. Suara kata panggil, wahai hamba-Ku Syekh Abdul Qadir, wahai iblis, belah hamba daripada sini. Kata Syekh Abdul Qadir, belah hamba daripada sini, jangan ganggu aku nak ibadah. Syekh Abdul Qadir gitu, wahai Abdul Qadir, bagaimana engkau boleh kalahkan aku? Kemudian saya kata, walau tani bi'ilmika ya Abdul Qadir, engkau telah kalahkan aku dengan ilmu kau. Sebelum kau, aku dah sesatkan 70 orang. 70 orang ahli ibadah yang tak ada ilmu. Ahli ibadah ni yang tak ada ilmu ni, dia buat ibadah tapi tak ada ilmu tauhid tak keman. Akhirnya bila suara muncul gitu, aku halalkan apa yang telah aku haramkan. Oi, seronok lah dia. Ingat bila dah sampai tahap tinggi dalam ibadah, yang haram jadi halal. Akhirnya 70 sesat. Sebab apa? Sebab kemuncak keyakinan, kita kena faham bahawasanya kemuncak keyakinan seorang hamba tu ialah dia meyakini bahawasanya Tuhan dia tidak serupa makhluk. Bila kaifin, tak serupa kita. Muncullah suara macam mana, muncullah apa-apa sekali pun. Esok akhir zaman Dajjal muncul lah. Dajjal muncul, boleh hidup orang, boleh mati orang, boleh turun hujan, boleh bagi rezeki. Tapi kita tahu bahawa Dajjal sama macam kita. Tuhan tak serupa macam kita, maka Dajjal bukan Tuhan. Itu orang beriman, dia boleh tolak Dajjal. Sebab apa? Sebab keyakinan dia Tuhan tak serupa makhluk. Mukhalafatul lil hawadith. Dajjal manusia, Dajjal ni bukan alien besar-besar macam dalam cerita-cerita movie-movie. Dia bukan. Dajjal manusia kita Yahudi, dia pada Bani Israel, mata toncek sebelah. Dia bukan mata tengah-tengah, bukan. Mata 2 biji juga satu buta. Itu Dajjal. Bukan pelik pun, Dajjal ni biasa, orang biasa. Cuma Allah kurniakan sebagian kelebihan kepada dia, dengan izin Allah benda tu berlaku. Kena ingat betul. Maka kita kena ingat sungguh-sungguh bahawasanya Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Tuhan tidak berhajat pada makhluk, tidak berhajat pada tempat, berhajat pada masa, tak berhajat pada arah, tak berhajat pada arus, tak berhajat pada langit, tak berhajat pada sekalian kita. Ini istighna Allah, sifat istighna, ghaniyun 'anil 'alamin. Tuhan terkaya daripada berhajat kita. Kalau dia berhajat kita, dia lemah. Allah kalau berhajat pada kita, dia lemah. Dia lemah. Kan? Sebagaimana kita lemah kerana kita berhajat pada yang lain kan. Duduk seorang-seorang rumah boring kan. Tak ada bini kan. Bujang. Makan masih Maggi. Nak kahwin kan? Kahwin. Bila kahwin, maknanya dia berhajat pada isteri. Dia jadi isteri. Bila kahwin seronok, ada mawaddah, ada rahmah, ada orang masak, ada orang buat air, ada orang seronok kahwin, seronok. Keberhajatan manusia pada yang lain. Sebab tu Nabi Adam, lepas Allah Ta'ala cerita Nabi Adam nak temahan kan? Nabi Adam berlemah. Lemah maksudnya daripada sudut basyariah, manusia kan? Nabi Adam juga kahwin, Nabi Muhammad juga kahwin. Nampak? Itu yang kita panggil sebagai keberhajatan. Kata ulama, al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah. Keberhajatan sesuatu kepada sesuatu yang lain menafikan ketuhanan. Sesuatu yang berhajat pada yang lain, dia lemah. Yang lemah takkan jadi itu, takkan jadi Tuhan. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. InsyaAllah lepas ini kita pergi pada soalan yang ketiga. Ada soalan? Semua faham? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.